Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi. Kepada pemimpin, kepada rakyat, hikmat diberi penuh taat. Sama bekerja, sama berusaha, setia berkhidmat untuk semua, rela berkorban apa saja. Amanah bangsa tetap dijaga. Kami berikrar Penuh setia untuk agama, bangsa, dan negara. Hey Allah, hey Allah, demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh Setia setia. demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi. Kepada pemimpin, kepada rakyat, hikmat diberi penuh taat. Sama bekerja, sama berusaha, setia berkhidmat untuk semua, rela berkorban apa saja. Amanah bangsa tetap dijaga. Kami berikrar penuh setia untuk agama, bangsa, dan negara. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Afi Latif dan anda sedang menonton Bengkel Kepimpinan KRT Siri 2. Dan hari ini kita akan membincangkan topik yang cukup hangat, iaitu perang berita dan nilai persahabatan di media sosial. Dan hari ini saya cukup bertuah bersama dengan jejaka ataupun orang kata
satu orang yang sangat memberi impak yang besar dalam industri kewartawanan. Hari ini kita bersama dengan Tuan Haji Ainul Amris bin Ismail. Apa khabar Tuan? Khabar baik, Afiq. Terima kasih. Minta maaf lah kalau saya agak nervous sikit sebab berada dengan orang yang Pujian meninggi. meninggi. Belum tinggi lagi tu. Lagi saya akan lebih tinggi lagi. Silakan Afiq, teruskan. Baik, Tuan Haji Ainul lah. Saya panggil Tuan Haji lah. Boleh. Okey. Tuan Haji ini merupakan tenaga pengajar yang berdaftar dan beliau pernah menjadi seorang penceramah sambilan di Institut Takbiran Awam iaitu di Intan, Bukit Kiara, dan memfokuskan dalam kewartawanan perang. Kejap lagi kita ceritakan kewartawanan perang tu apa. Boleh. Sebab mungkin penonton kita tertanya-tanya kewartawanan perang pula. Betul. Okey. Seterusnya, beliau juga pernah menjadi seorang wartawan, ketua biro, editor kanan, pengurus dan pengarah eksekutif syarikat berkaitan latihan dan juga perundingan. Dan beliau juga bukan seorang yang calang-calang. Ni saya puji lagi ni. Yang pernah berkhidmat sebagai wartawan di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, sebagai anggota media yang membuat liputan di Bosnia dan juga selama 2 bulan, dan selain berada di barisan hadapan Lebanon, Palestin, Mesir, Turki dan juga banyak lagi. Kalau kita nak ceritakan, Tuan Haji memang sangat berpengalaman dalam bidang kewartawanan ni. Jadi Tuan Haji, okey Ya, Afiq. Saya okey. Masih okey? Saya ucap terima kasih atas pujian-pujian yang diberikan oleh Afiq, dan terima kasih kepada Brigade Negaraku. Memberi peluang untuk kita berkongsi sedikit pandangan terhadap media sosial dan perang berita. Jadi saya teruskan pada mungkin Afiq nak tanya soalan. Saya nak tanya soalan sikit sekejap lagi. Cuma saya nak cerita sikit Tuan Haji sekarang sebagai penerbit program di Utusan TV. Ya, betul. Betul. So kalau ada apa-apa lepas ni bolehlah jemput kami Brigade Negaraku untuk hadir di Utusan TV. Dalam senarai tu. Dan juga program kita ini dibawa khas oleh Kementerian Perpaduan Malaysia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Haji. Baik. Tuan Haji, kita nak tanya soalan yang pertama. Boleh. Teruskan. Kewartawanan perang tu apa? Okey, Afiq, terima kasih dan sekali lagi kepada penonton KRT khususnya yang menyaksikan siaran secara langsung mungkin, dan kepada rakan-rakan yang juga sedang menyaksikan video ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang sedang menyaksikan apa wartawan perang. Kalau istilah wartawan perang ni bukan wartawan pergi berperang, tetapi wartawan membuat liputan perang di kawasan-kawasan konflik umpamanya. Seperti tahun awal 90 sewaktu saya ditugaskan di bawah panji-panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di bawah UNPROFOR. Jadi untuk pergi ke kawasan zon perang ni, kita harus melaporkan diri kepada United Nations terlebih dahulu di Vienna, Austria. Untuk mendapat kebenaran tu, saya mengambil masa 1 minggu sebelum saya boleh masuk ke Zagreb, kemudian saya bergerak di kawasan sekitar lah. Jadi istilahnya apa wartawan perang ni? Wartawan perang ini adalah melihat bagaimana kacamata wartawan Malaysia terhadap isu perang yang berlaku di negara-negara besar lah. Negara-negara yang berkonflik umpamanya di Israel, di Palestin, di Lebanon, di Syria, ataupun yang tempat saya pergi di Bosnia dan Herzegovina. Jadi istilah dia ialah wartawan perang. Anda berada di zon perang, membuat liputan perang, apa saja kita berkaitan perang, untuk disaksi, ditonton, dilihat, dinilai oleh rakyat yang menyaksikan, membaca apa juga tulisan ataupun video yang dibawa oleh saya lah umpamanya. Jadi kewartawanan perang ni terdiri daripada ramai orang wartawan lah pada seluruh dunia. Waktu tu the only Malaysian journalist pada waktu tu saya di Bosnia dan Herzegovina Seorang-seorang. Dan saya pergi dan saya bawa semua equipment yang ada di depan saya ni. Dan saya buat liputan dan saya ambil gambar dan sebagainya untuk membuat liputan gambar. 16 siri saya keluarkan dalam Mingguan Malaysia berkaitan perang di Bosnia. Sewaktu itu berumur berapa tahun? Saya rasa 30-an waktu tu. 30-an. Anak seorang usia muda tu usia berani muda, memperjuangkan. Istilah dia mudah je. Sama ada kamu nak pergi mencipta pengalaman ataupun kamu tak pergi dan rugi seabadnya kerana tak dapat melihat kebenaran yang berlaku depan mata. Jadi dalam konteks perang ni, kita harus melihat bahawa kita harus pergi ke kawasan untuk menilai persepsi. Kalau orang kata perang itu ialah perang, ini perang ni Barat melaporkan lain, tetapi saya melaporkan apa yang saya lihat. Jadi dari kacamata rakyat Malaysia, wartawan Malaysia yang membuat liputan perang, maknanya dia melihat apa itu dan melaporkan apa yang berlaku. Betul. Jadi ada dua perbezaan. Jadi apa yang tuan-tuan baca di dalam media Barat tidak sama apa yang tuan-tuan baca dalam media Malaysia. Betul. Jadi saya membawa persepsi itu supaya rakyat tahu bahawa benar. Berlakunya hambatan ataupun kedahsyatan kepada penduduk-penduduk yang diancam peperangan. Itu beza dia.
Jadi sewaktu tu kita boleh katakan ramai media yang berada di situ, cuma cara penyampaian berita mereka mungkin berbeza. Setiap wartawan mempunyai olahan berita yang sangat berbeza. Kita berpegang kepada 8 etika. 8 etika itu maknanya kita berpegang kepada 8 etika. Kalau etika tu kita pegang, maknanya kita mengikut saluran yang betul. Tetapi ada juga olahan setiap wartawan tu berbeza. Dia tak sama. Kalau saya tulisnya ganas. Tetapi ada juga kawan saya leha contohnya. Tulis leha lembut. pula. Dan mungkin aboy tulisnya remaja. Tetapi olahan tu berbeza. Tapi cara saya olahan tu berbeza. Apa dia fakta yang berkaitan kepada isu. Macam tu. Betul-betul. Bagi saya lah, ini pendapat saya sedikit Tuan Ya, Haji. Fik, boleh. Saya sebagai seorang yang kata muda dia, tak adalah muda sangat pun, muda juga. Tapi pendapat saya tentang berita-berita yang kami dapat, mungkin berita-berita yang daripada luar negara ni, persepsinya sangat dekat kepada anak muda. Anak muda sangat mudah terpengaruh. Betul. Berita yang bila kita lihat berita tu, satu berita yang sampai daripada wartawan Malaysia, dia orang tak nak percaya. Tapi berita daripada wartawan-wartawan luar, dia orang lebih percaya. Dia kata sebab ni luar negara laporkan kot, takkan tipu. So tapi hakikatnya orang kita yang cuba sedaya payah untuk menyampaikan berita yang betul. Jadi macam mana pendapat tuan sendiri tentang anak muda yang tak nak percaya tentang berita-berita yang sampai? Saya buat begini. Sebab apa saya buat begitu? Kerana berita semua dapat dengan mudah di dalam handphone yang saudara pakai. Kecil handphone saya. Tetapi dalam handphone yang saudara pakai ini, apakah saudara melihat benda ini mau percaya 100%? Sebab anak muda melihat perkara ini sebab anak muda membaca tajuk. Anak muda melihat benda yang viral. Betul. Tapi apakah anak muda menilai benda itu untuk menjadikan, wah berita ni aku percaya, ataupun berita ini berita palsu. Betul. Tetapi soalnya, bagaimana setiap remaja itu mau menilai berita ni palsu? Tak, sebab mereka minat untuk tahu. Kalau berita berkaitan gosip, mereka akan lihat berita tu. Mereka akan kata, berita tu aku tahu, berita tu aku punya, aku percaya berita itu. Tetapi apakah berita itu berkaitan dengan soal kemanusiaan? Adakah dia nak baca? Adakah dia nak tumpang emosi? Atau dia nak tumpang ketawa? Tetapi dalam hal ini, remaja kalau disebut berkaitan seronok untuk membaca berita, banyak melambak dalam media sosial. Anda namakan, mereka akan lihat. Kejap saja dia punya share akan jadi ribu-ribu. Sebab apa? Mereka suka tabur. Benda yang tak betul. Ada kalanya mereka suka memecahkan perkara yang buntu. Dia nak kata, aku nak pasti I want to be a champion in the social media. Dia nak saya nak jadi orang yang pertama. Then dia akan keluarkan benda ni. Okay, I want to do this. Jadi bagaimana berlaku? Jadi sebab itu remaja hari ini waspada. Sebab berita boleh dikongsi tetapi tak pasti berita benar. So anak muda sendiri kena pandai ataupun bijak berfikir. Nak jadi orang yang pertama. Ya, nilai untuk mengkaji setiap berita itu datang daripada pemikiran yang kreatif. Kalau kata pemikiran kita terburu-buru, saya lihat berita yang dikongsi itu bukan berita-berita yang mereka nak buat. Tapi berita yang saya cakap tadi lah, I want to be a champion dalam posting berita dalam media sosial. Semua orang akan tengok, ui, I punya like, ui, banyak. Tetapi dia tahu impact dia tidak. Impact dia bagaimana? Kalau impact tu mengucap-kacirkan perpaduan sebuah negara, baik jangan buat. Itulah. Kan? Itu pentingnya kita ada Kementerian Perpaduan. Betul. Untuk memupuk perpaduan yang berada di kalangan masyarakat Malaysia sendiri. Betul. Tadi okey, Tuan Haji, kita dah ceritakan tentang kewartawanan perang. Jadi kita dalam masa yang sama kita sebut di sini dan nilai persahabatan di media sosial. Jadi apa yang Tuan Haji nak terapkan dalam tajuk kita pada hari ini? Nilai persahabatan di media sosial. Okey, saya nak kembali kepada tajuk kita iaitu perang berita, nilai persahabatan dan perang berita di media sosial. Dan kalau kita tengok pada persepsi itu, izinkan saya untuk melihat perkara ini secara ilmiah. Baik. Jadi kalau kita tengok pada tarikh 11 September, pada 11 September kita lihat bahawa pengarah pengajian pusat pengajian perang saraf media ni, dia kata apa? Kajian yang dijalankan bersama Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, 80% kandungan tu bahan media sosial berbau perkauman. Tapi kalau itu dibangkitkan, bagaimana kita nak menilai sesuatu persepsi itu? Jadi kalau itu perkara yang pertama dibincangkan, kita akan melihat bahawa wujudnya apa? Wujudnya nilai persahabatan itu bagaimana? Istilah dia kabur. Jadi kalau saya melihat satu lagi pandangan yang diambil oleh Dr. Wendy Yi Mei Tian daripada Pusat Latihan Industri Universiti Melaya. Katanya apa? Cuba untuk kongsikan dalam social media mengenai perkara yang positif, mengenai perkauman. Ada tak ramai yang nak buat? Betul.
Tapi adakah kalau saya kongsikan berita berkaitan perkauman tetapi dalam aspek negatif, berapa ramai yang akan melakukan kongsi? Ramai. Tetapi apakah itu kita dalam masyarakat di negara ini, kita sedang menghadapi penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang kita gelarkan sebagai apa? Kecamuk. Friendship tu. Kecamuk dalam soal nilai persahabatan tu. Kenapa? Sebab media sosial yang melakukan hambatan-hambatan demikian. Jadi kalau saya mengambil lagi pandangan Profesor Tan Sri Lamtai, satu saya ambil satu dia. Iaitu dia kata apa? Perbuatan yang boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat dan lain-lain agama adalah satu aspek yang juga mendorong kepada perkauman. Jadi macam mana, Hafiq? Dalam soal ini bagaimana? Saya tanya anda yang sedang menyaksikan, yang anda nak ingin melihat perpaduan yang jitu umpamanya, bagaimana? Jadi kita lihat, pertamanya kalau Hafiq nak faham ialah masalah yang berlaku dalam negara ini apabila kita pancarkan dalam soal-soal perkauman ni, mereka nak lihat apa? Mereka nak lihat negara ini kembali dalam era kucak-kacir. Siapa yang buat ni? Golongan pelampau yang bagaimana? Adakah mereka ni planted? Manusia yang memang dibuat bagi tujuan ini? Ataupun mereka ini berkarakter robot, tetapi memang kerjanya dalam social media mencari apa juga tajuk-tajuk, berita-berita, dan kemudian mereka melakukan analisis, kemudian mereka menyebarluaskan dalam media sosial. Dan kita pula sebagai pembaca, kita juga sebagai netizen, kita juga sebagai orang yang melihat dalam social media, kenapa kita kongsi? Kenapa berita macam tu kita nak bebaskan keluar? Kenapa kita tak sekat? Walaupun kita ada Kementerian Multimedia, kita ada Kementerian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang mengawal. Kita ada Majlis Keselamatan Negara, kita banyak Suruhanjaya. Kita ada undang-undang yang dibuat berkaitan dengan perkara ini. Tetapi kenapa berlaku, Hafiq? Itu saya tak dapat nak ke depan lagi lah tu. Jadi kita lihat elak perang dalam berita di media sosial. Perkara penting kalau kita nak lihat, Hafiq, pertama ialah kita harus mengekalkan keharmonian. Yang kedua, bagaimana kita nak lakukan ialah kita harus memuatkan artikel, video, gambar, poster yang berkaitan dengan apa? Keperpaduan lah. Kesatuan dan perpaduan. Kalau selagi itu rakyat tak mainkan peranan itu, maka kita akan kembali kepada isu apa? Isu bomba adik. Kita kembali kepada isu apa? 13 Mei kita akan kembali. Kita kembali kepada isu apa? Isu Kristian dan sebagainya, Islam dan sebagainya. Kita kembali kepada isu apa? Perkauman. Kita akan lihat rakyat ini bergaduh dalam media sosial pasal isu perkauman. Bagi tahu saya berapa banyak isu-isu berkaitan perkauman yang dilihat dalam media sosial berlambak. Kita ada yang contoh yang paling latest, Tuan Haji. Paling latest iaitu satu restoran yang menampal gambar-gambar parti komunis di satu kawasan, dan situ mendapat laporan serta-merta polis mendatang dan terus cabut keadaan situ. Sebab itu saya kata ideologi yang dibawa ekstremis dalam media sosial ini harus disekat. Kalau kita melihat ideologi itu satu diaspora baru dalam bentuk untuk melatih golongan-golongan baru dalam satu komuniti baru. Komuniti apa? Komuniti ancaman negara. Maka ramailah orang akan kata like dan share. Tetapi kita harus sekat. Sebab apa? Kita tak boleh wujudkan diaspora yang macam ni, maknanya community yang jahat dalam media sosial, untuk memastikan mereka bebas dalam isu-isu yang berkaitan perkauman. Jadi itu antara perkara dia. Jadi kalau saya sebagai orang media, saya melihat pandangan ini bagaimana? Pertama, kebebasan suara, perlembagaan, persekutuan, dah sebut dah. Soal apa? Soal kebebasan bersuara, hak bersuara rakyat Malaysia ada. Dan bagaimana hak bersuara itu harus dikawal. Sampai tahap mana? Aku ni, bolehkah aku bercakap soal aku boleh bercakap dekat tembok-tembok yang mana? Ataupun aku ni, bolehkah aku bercakap dengan mana-mana kumpulan, aku mengatakan, engkau ni satu kaum yang jahat, engkau satu kaum yang betul. Bolehkah aku cakap macam tu? Ataupun bolehkah saya kata, aku ni lebih berkuasa dari kamu sebab aku rakyat yang paling ramai. Kita berada dalam sebuah negara apa? Demokrasi. Dalam tu kita ada apa? Kita ada pelbagai kaum. Dan kita ada apa lagi? Kita ada pelbagai rakyat yang mencerminkan apa? Kepribadian,
sebuah negara merdeka Malaysia kan. Tetapi kalau isu itu kita tak selesaikan, Afiq, Ya. saya rasa berbulan akan datang, bertahun akan datang, kita berperang di jalan raya. Ya. Tapi saya tak cakap, tetapi berdasarkan kepada apa yang berlaku kalau tidak dikawal. Kalau tak dikawal dan masa terdekat ni Kalau kita tak kawal, masing-masing ada agenda tertentu. Engkau ada agenda membangunkan bangsa engkau, aku ada agenda membangunkan bangsa aku. Kita sekarang membangunkan agenda bangsa siapa? Ya. Bangsa siapa, Afiq? Malaysia. Bangsa Malaysia. Saya baik betul. Kalau itu kita tak dapat leraikan, bagaimana kita nak selesaikan masalah itu? Ya, betul. Dan hari ini tadi saya cakap dengan Afiq dari awal. Afiq ada main PUBG? Ada. Ada. Ataupun Afiq suka main WhatsApp? Ada. Itu of course. Dan Afiq suka tengok Facebook. Dan ada juga tengok Instagram. Pernah ambil gambar selfie? Pernah. Hari ini kita berada dalam budaya generasi selfie. Ya. Tapi kita sebenarnya sekarang berada dalam generasi apa? Kita semua berada dalam generasi robot. Robot. Sebab itu teknologi yang kita ada ini, kita sebenarnya dibahankan oleh teknologi. Dikawal oleh mereka. Kita dibahankan oleh teknologi, menggunakan pemikiran robot kita ikut. Ini kata B ni jahat, maka kita pun kata A ni Kata B dan ni B ni jahat. Sebab apa? Kita telah diprogramkan minda kita dalam apa? Dalam teknologi. Dan kalau itu kita tak kakis, tak bidas, saya tak ragu bahawa medan di dalam sosial media ini medan ludah meludah. Alamak. Maki memaki, hamun menghamun. Dan percayalah, kalau saya sebut satu, saya akan katakan A, engkau ni A, B, engkau ni Hawk, dan saya percaya lepas ni Bergaduh. akan bergaduhlah di dalam media sosial. Betul. Bagaimana kita nak Tambah-tambah kan Tuan Haji, kalau perkauman. saya selit sikit. Orang yang orang kata dia ni ada pengaruh. Ya. Orang yang berpengaruh ni bila dia sebut something, kita tak tekanlah sesiapa. Ya. Tapi kalau boleh kita katakan adalah contohnya, kita ambil contoh. Ini contoh Tuan Haji. Yang pergi jauh sangat. Ahli Jauh. politik. Ya. Politik. Bila mereka katakan sesuatu ini membidas perkauman ni. Sebab parti politik ada yang mewakili kaum mereka. Ya. Ada yang mengatakan ya ni untuk satu Malaysia, tapi khasnya untuk kaum mereka. Mereka mesti memperjuangkan kaum mereka sendiri. Jadi soalan ni agak panas sikit lah. Tak apa. Boleh Boleh, silakan. So bagaimana pandangan Tuan Haji sendiri pada ahli-ahli politik ni? Mereka ni mempergunakan apa kita panggil sentimen kaum untuk menang sesuatu pilihan raya. Okey. Bagaimana? Sebelum saya bercerita tentang sentimen ataupun variasi politik, saya nak ceritakan bukan ahli politik sahaja, tetapi yang boleh mencetuskan huru-hara juga orang yang famous. Selebriti, artis, instant famous. Ataupun tak semestinya orang yang famous. Saya, Afiq sendiri, boleh juga mencetuskan sesuatu Kontroversi. huru-hara dalam social media. Jadi dalam konteks soalan Afiq tadi, ia tidak hanya menjurus kepada ahli politik. Dia menjurus kepada rakyat yang mahu melihat kehancuran. Okey, soal ahli politik itu soal yang berbeza, satu perkara yang berbeza. Mungkin mereka melakukan untuk apa? Mencapai hasrat kaum. Okey. Mungkin juga mereka itu melakukan bahawa mereka melihatnya bahawa dalam perlembagaan ada dinoktahkan perkara itu untuk memastikan apa? Satu bangsa yang macam mana. Tapi dalam soal ini, dalam soal yang Afiq kemukakan pada saya tadi ialah soal semua orang boleh bertindak menghuru-harakan suasana murni dalam Semua media orang. sosial sehingga mencetuskan isu perkauman kalau dia tidak ada sifat perpaduan ataupun semangat kenegaraan itu dalam diri mereka. Tapi kalau mereka nak melihat kancuran, Afiq dan saya juga boleh melakukan perkara yang sama. Betul. Tapi Tuan Haji, kalau kita kata tentang perpaduan dan sebagainya, kita daripada sekolah rendah. Daripada sekolah rendah dah diajar untuk terapkan nilai perpaduan. Kita Betul. nyanyi lagu budi bahasa budaya kita dan sebagainya. Sampailah ke universiti pun ada lagi kita ada course ataupun subjek yang untuk belajar perpaduan dan juga kenegaraan. Tapi kenapa masih lagi wujud mereka-mereka ni mungkin segelintir mereka-mereka ni yang cuba untuk memprovokasikan keadaan sentimen kaum dalam negara kita? Okey, sejak bila sekolah kita berhenti bercerita soal perpaduan? Tahun saya tak boleh ingat. Lampau, lama. Lama dah. Lama.
Tetapi kalau itu tidak diteruskan dalam soal menyatakan bahawa negara ini negara bersatu, perpaduan, sebuah perpaduan, ya, negara yang harmoni, kalau itu tidak diterapkan dalam sekolah, tidak ada silibus dalam sekolah, tidak ada yang menyatakan bahawa ini penting, perlu ada peperiksaan terhadap soalan-soalannya begini, barulah anak muda hari ini faham bahawa negara ini lahir daripada mana? Daripada perpaduan. Betul. Ingat soal merdeka, masing-masing pergi menuntut. Yang India, yang Cina, yang Melayu bersatu. Mereka bersama-sama mengorak langkah untuk memastikan negara merdeka. Tetapi hari ini apa berlaku? Kita dah lupakan soal sejarah. Anak muda kita ni apa? Anak muda kita ni apa? Anak muda kita ni anak muda yang memang teknologi, yang tak tahu, yang tak boleh buka tentang soal sejarah. Isu sejarah pun ramai yang persoalkan. Sejarah dulu mau ditukar. Ini soal apa? Ini soal perpaduan. Kita tak nak lihat, ini belum kita bercerita lagi perpaduan yang mana. Kita baru cerita di dalam Semenanjung, apa hal perpaduan yang berlaku di Sabah, apa hal pula yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Apakah mereka bukan rakyat Malaysia? Mereka rakyat Malaysia. Dan inilah peranan yang harus dimainkan oleh KRT. Kawasan Rukun Tentaga, mengharmonikan masyarakat dalam konteks perpaduan, tetapi cara-cara yang berbeza. Kita tak boleh duduk selonggok hanya main bola, tak boleh. Kita tak boleh selonggok hanya main bowling, tak boleh. KRT ni ada elemen-elemen. Sekarang ni apa? Sekarang ni KRT teknologi baru. Betul. IR 4.0. Maknanya KRT harus mengalih pandangan mereka kepada industri teknologi. Bagaimana kita nak ubah pemikiran rakyat Malaysia ni melalui medium-medium teknologi untuk menjadikan bahawa kumpulan manusia yang memang sepadu ni, kan? Okay, Tuan Haji, terima kasih juga dalam penerangan Tuan Haji sebentar tadi, memfokuskan tentang KRT, perpaduan. Lagipun kita punya live hari ini pun di bawah Kementerian Perpaduan Malaysia. Dan juga yang menonton-nonton kita ni juga kalangan-kalangan KRT lah. Betul. Seluruh Malaysia kita tekankan. So di waktu ini juga KRT memain peranan dalam memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat sekeliling. Jadi kita ambil contoh dalam negeri-negeri terdekat kita sebelum kita mungkin selepas ni kita akan berehat sekejap, Tuan Haji. Baik. Perasaan sedar tak sedar dah 30 minit kita bercakap. Okey, ini soalan yang terakhir sebelum kita berehat. Ya, silakan. Bagaimana dalam keadaan kita sekarang ini pun di kawasan Johor Bahru, di kawasan Pahang, di kawasan Kelantan sedang dinaiki air sebab mereka sedang dilanda hujan yang sangat lebat. Jadi bagaimana kita boleh lihat sendiri pelbagai jenis kaum membantu antara satu sama lain. Adakah semangat itu masih lagi wujud di kalangan mereka yang adakah kita sedang ceritalah, saya pendekkan soalan. Bila nak susah baru orang nak tolong, baru nak wujud rasa perpaduan itu. Penting ke maksud saya, bagaimana pendapat Tuan Haji sendiri tentang perkara itu? Saya tertarik dengan soalan tu menarik sebenarnya. Kalau kita lihat isu yang berlaku soal banjir ni, kita memikirkan satu perkara. Apa dia? Bantuan makanan. Nombor 2 apa? Bantuan pakaian. Nombor 3 kita fikir apa? Soal duit dan sebagainya. Okey. Kita harus memikirkan jauh daripada perkara ini. Maknanya jauh lebih besar dalam isu ini. Isu dia apa? Pra ataupun pasca selepas berlakunya banjir. Apa isu dia? Kesihatan. Apa isu dia? Ruang-ruang pekerjaan yang mereka tidak boleh bekerja lagi. Apa isu dia? Apa isu dia lagi? Isu-isu berkaitan apa? Anak kecil dan sebagainya. Tetapi kalau kita hanya tertumpu soal membantu pada waktu banjir, apa hal pula bantuan selepas banjir? Berapa ramai yang datang bantuan selepas banjir? Saya tanya soalan Afiq. Saya pernah hadapi benda itu sendiri. Saya juga pernah hadapi benda yang sama. Berapa ramai yang selepas banjir itu kan. Kita tahu banjir berlaku. Ya. Semua fikir nak hantar bantuan makan. Ya, saya setuju. Semua orang tak ada makanan. Setuju. Tetapi apa berlaku sebulan selepas itu? Apa berlaku 2 bulan selepas itu? Mereka yang hilang kerja. Mereka hilang pendapatan. Mereka tak ada makan dan minum. Tempat tinggal mereka musnah. Kenderaan mereka bagaimana? Dan apa yang mereka ada? Tak ada. Betul. Siapa yang nak tolong? Jangan cerita waktu banjir. Cerita selepas sebulan, 2 bulan selepas banjir. Berapa ramai yang merintih, Afiq? Saya harap penonton-penonton kita tekankan apa yang Tuan Haji sedang sebutkan sebentar tadi. Bagaimana kita nak bantu mereka selepas sebulan ataupun 2 bulan selepas itu, Tuan Haji? Kita lebih fokuskan kepada itu. Itulah ciri-ciri rakyat Malaysia yang penuh dengan semangat
perpaduan ataupun cintakan negara, dia akan bantu bagaimana siapa-siapa pun yang dalam kesusahan. Baik, Tuan Haji, kita berehat seketika. Baik, terima kasih. Pada penonton-penonton kita, teruskan menonton. Kita akan kembali selepas ini. Nizam bin Muhammad Sobri, Presiden, sumbangan 5,000 set lengkap peralatan perlindungan diri PPE, 20,000 unit pelindung muka. Boleh. Hai, Assalamualaikum. Selamat menonton. Baik, Tuan Haji, kita dah berehat seketika. Dan tadi yang Tuan Haji lihat itu adalah video-video sepanjang program bersama dengan Brigade Negaraku. Beliau ada banyak program lah. Betul. Tambah-tambah. Tahniah. Tahniah. Sebab banyak program Brigade Negaraku. Terkejut saya, tiba-tiba tahniah tu. Sebab saya tahu Brigade Negaraku aktif. Ya, dia sangat aktif. Tambah-tambah membantu ketika kita menghadapi pandemik. Betul, saya nampak. Sebab Brigade Negaraku memang prihatin. Saya mengikuti perkembangan tu dari masa ke semasa. Mantap. Maknanya Tuan Haji memang mengikutilah Ya, perkembangan. mengikuti. Baik Tuan Haji, kita nak kembali kepada kita Ya, punya silakan. jalan ceritanya. Sebentar tadi kita dah ceritakan tentang kewartawanan perang, persahabatan di media sosial dan sedikit-sedikit info yang selain daripada topik kita. Dan di sini kalau kita nak katakan, kita dah menghadapi pandemik COVID-19. Jadi dalam keadaan mereka tidak dapat melakukan aktiviti bersama-sama, tak dapat nak keluar. Sebelum ini kita melakukan aktiviti perpaduan, kita akan buat aktiviti bersama-sama dengan rakyat Malaysia dan sebagainya. Tapi kali ini, bagaimanakah perpaduan norma baharu ni? Dan macam mana keadaan media dalam keadaan norma baharu? Baik Afiq, saya capture balik apa yang saya sebut daripada awal tadi. Cuba lihat sekarang ini, bagaimana kita nak mengeratkan perpaduan dalam media sosial. Pernah tak Afiq bercerita tentang diri Afiq, tetapi Afiq sampaikan kepada rakan yang berada di Johor contohnya, yang berada di Kelantan, yang berada di kawasan Sabah Sarawak umpamanya. Hai sahabat-sahabatku yang berada di negeri-negeri yang saya nyatakan tadi. Saya Afiq, saya sekarang berada di sini. Saya nak ceritakan tentang keadaan saya. Anda bagaimana di sana? Dia akan kata sihat. Dan responsif ini cepat adalah sesuatu interaktif yang berlaku dalam konteks
norma baru untuk kita mencetuskan kehangatan perpaduan dalam media sosial. Itu yang pertama. Sebab itu dalam konteks perpaduan norma baru dan media ni, yang pertama kita kena ada interaktif. Afiq, kalau kita duduk macam tu dalam media sosial, macam tu, jadi siapa yang nak respon pada kita? Bosan. Dan siapa yang nak bercerita tentang hal mereka yang berada jauh di sana? Tetapi kalau kita tahu, sahabat saya yang berada di Terengganu sedang mengalami banjir, ya Allah selamatkanlah mereka. Contoh. Jadi kita tahu bahawa mereka sedang menghadapi sengsara. Bagaimana kita nak menyatakan simpati kita? Kita tak, kadang-kadang kita menghubungi ataupun kita menceritakan kisah kerana, wahai kawan-kawan yang berada di sekitar Terengganu, bertenang, bantulah mereka. Itu gerakan yang kita buat. Maknanya kita mencetuskan perpaduan melalui bantuan. Satu. Yang keduanya, kita harus melihat dalam norma baru ni, dalam konteks perpaduan ni, kita kena jaga tulisan kita, jangan emosi. Jangan emosi. Jangan kita melakukan perkataan lucah umpamanya, ataupun kita melakukan perkataan menghina umpamanya, Figan. Engkau muka macam Jadi bila perkataan yang berlaku begitu, dia mencuit emosi, maka berlaku apa? Kebencian dalam media sosial. Yang ketiga, saya nak nyatakan pada Afiq, ialah larang penulis propaganda dan sensitif. Janganlah gunakan media sosial untuk menulis benda-benda yang sensitif. Benda sensitif ni apa dia, Afiq? Isu perkauman yang kita telah bincang panjang lebar sebelum kita break tadi kan. Banyak cerita lain, banyak cerita dah buat. Dan yang keempat, Afiq, kita harus bicara dengan sopan. Jangan bicara macam mana, kau apa khabar macam tu kan. Ataupun kau apa hal ni, kau Roger bro. Ada yang sentimen kulit. Kita kena ingat bahawa dalam media sosial ni kita bersopan lah dalam penulisan. Betul. Hai, apa khabar? Saya Afiq. Saya nak tanya bagaimana keadaan anda berada di Kuala Terengganu contohnya, atau berada di Pahang, atau berada di Johor. Sihat ke? Janganlah tulis, apa hal kau? Banjir ke? Kau macam mana? Jadi kita dalam soal-soal penulisan ni, kita harus bicara dengan sopan. Seterusnya kita harus saling menghormati antara satu sama lain. Tak kiralah yang menulis tu budak kecil ke, atau remaja ke, atau belia sekalipun, atau orang tua macam saya yang bertongkat satu hari nanti. Tetapi kita harus menghormati antara satu sama lain. Apa juga pandangan dalam media sosial itu adalah pandangan mereka. Tetapi kita sebagai yang membaca, siapa suruh baca benda yang kau tak suka? Bukan kami suruh kamu baca, tetapi hormati pendirian dan pendapat mereka. Yang seterusnya ialah media sosial ni milik semua, bukan milik saya, bukan milik Afiq, bukan milik yang sedang menonton, bukan milik anda juga yang sedang menyaksikan forum ini. Ini milik semua. Kalau platformnya milik semua, bermakna apa? Bermakna kita ada kita jagalah hak kita dengan bagus. Janganlah kita cemarkan harta kita bersama. Kalau kita tebuk harta itu, ranaplah, runtuhlah, tenggelamlah kita punya pandangan terhadap perpaduan tu. Ibarat kita calitlah satu bau busuk di dalam satu komuniti. Satu komuniti bau busuk. Betul tak? Kalau kita letakkan bunga sekuntum ros, anda pasti semua gadis akan pergi pada Afiq. Of course. Saya dah kata. Jadi kalau isu itu dalam media sosial milik semua. Milik Afiq, milik saya, milik orang lain. Dan yang paling penting, anda ada hak, orang lain juga ada hak. Mana Afiq ada hak untuk menulis, saya juga ada hak untuk membidas. Kalau Afiq kata tak betul, saya bidas. Kalau saya kata tak betul, Afiq bidaskan. Jadi isu-isu yang berkaitan itu harus kita lihat bahawa perpaduan dalam norma baru. Tapi bagaimana pandangan Tuan Haji pula apabila seseorang individu tu sengaja, maknanya dia sengaja nak wujudkan satu isu. Kita ambil contoh fake news lah. Cerita-cerita. Contoh kita ambil gosip-gosip yang terdekat sekarang bila berkatanya, selebriti ini putus tunang. Sedangkan selebriti itu tidak mengeluarkan apa-apa statement pun. Hanya unfollow antara satu sama lain. Tapi dia kata, kat situ selebriti ini putus tunang. Hanya untuk memperolehi publicity pada waktu itu. Dia ada dua jenis manusia. Satu gila. Gila publicity. Tak, istilah dia gila. Yang kedua, dia nak cerminkan diri dia kepada publik seperti dia hebat dalam media sosial. Yang kedua ni, orang yang gila dalam media sosial ni adalah orang yang bagaimana? Tak ada benda pun, dia akan tulis. Hai. Satu perkataan. Janji ada benda yang nak tulis. Update. Gila yang saya masukkan ini ialah bukan gila, tetapi memastikan dia berada orang yang addicted dalam media sosial.
Jangan salah faham Afiq. Betul-betul. Saya tak kata gila ni orang sewel. Tapi yang saya nyatakan gila ini adalah golongan yang mahu memastikan interaktif dalam media sosial itu berkembang. Jadi gila apa? Gila media sosial. Gila media sosial. Jadi orang yang begini, orang yang update status hari-hari. Betul. Kejap-kejap ambil gambar makan. Kejap-kejap kucing Makan. Kejap-kejap kucing tengah berjalan, kau ekor dia punya follow, dia punya gerak bontot kucing. Jadi hal-hal begini dia nak orang lihat. Setiap Kenapa? benda nak update. Kenapa? Sebab nak dapat like dan share. Begitu juga yang soalan Afiq tadi. Kenapa dia buat yang itu? Kenapa? Dia untuk mendapatkan perhatian, Like dan share. Jadi golongan ini kita tak heran dalam media Dia sosial rasa melambak. puas. Dia rasa puas. Melambak sebab ada follower. Jadi kita harus lihat bahawa saya nak kembali kepada satu isu yang lain. Mungkin Afiq nanti boleh tanya saya soal berkaitan berita palsu ni. Berita palsu. Dan dalam soal pandemik COVID hari ini, you akan tengok banyak berita palsu yang berkaitan keluar dalam ni. Kawasan ini merah, kawasan ini hijau. Yang baca tu berbelang mata dia. Hijau, merah, kuning, biru. Hijau, merah, kuning, biru. Nak cakap traffic light pun tak tahu yang mana satu. Orang suka buat berita ni sebab apa? Huru-hara. Sebab mereka suka lihat netizen ni kelang kabut. Ya Allah, aku kena beli baju. Ya Allah, aku kena beli makanan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lama-lama yang bawa cerita tu ketawa. Yang pasrah, yang hampir pengsan ni kita yang membaca, masyarakat. Jadi itu antara isu-isu dia. Ya, kalau kita katakan sepanjang ni, ini info yang saya baca sedikit, mengatakan bahawa daripada sejak berlangsungnya PKP di Malaysia bulan Mac yang lepas, sehinggalah hujung tahun 2020, hampir 35,000 rakyat Malaysia telefon KMM mengatakan mereka mengalami masalah mental disebabkan berita-berita palsu. Betul. Sebagaimana Tuan Haji, mereka ni memanglah mereka rasa seronok buat berita-berita palsu ni, tapi bagaimana mereka, masyarakat yang menghadapi ni, mereka mengalami tekanan perasaan, mental dan sebagainya. Itu 35,000 yang Afiq lihat. Yang memberi telefon. Yang duduk murung di rumah yang tidak telefon, kita tak tahu jumlah dia berapa. Tetapi semua yang berlaku ini adalah angkara siapa? Wartawan warga. Wartawan warga ni siapa? Netizen jurnalis. Orang yang melaporkan benda-benda yang palsu dalam ni untuk menimbulkan apa? Menimbulkan rasa ketidakselesaan dalam kalangan khalayak. Jadi kalau berita itu dilihatnya berita yang memang menyentuh emosi mereka. Contohnya mengapa? Hari ini saya ada seorang jiran. Contoh, positif COVID-19. Dia telah melalui proses saringan dan telah pun mendapat rawatan dan dah bebas. Tetapi disebabkan berita palsu yang ditulis oleh netizen, orang yang tidak bertanggungjawab, mengatakan bahawa jangan dekat dengan pesakit positif 19. Sebab apa? Masih ada sisa-sisa virus dalam tubuh badan mereka. Bayangkan orang sebegini tidak murung. Rakyat pulau. Tapi Kementerian Kesihatan Malaysia mengatakan apa? Tak ada apa-apa dia dah pun. negatif. Dia dah sihat. Tetapi persepsi rakyat meletakkan kepada itu. Sebab itu 35,000 keburongan yang selebihnya kalau pesakit nak keluar, mereka cap apa? Pesakit COVID-19. Apa dia? Alien yang bergerak di tanah air. Betul. Anda nak dekat? Orang nak dekat. Yang faham tak kisah. Tetapi yang tak faham, jangan dekat. Ini positif COVID. Nanti kena kat aku. Kalau dia bersin, Allah. Tapi ini isu yang dibawa oleh siapa? Wartawan warga. Yang merosingkan siapa? Wartawan warga. Kiranya siapa kat sini yang ada media sosial, mereka ni memang wartawan lah. Kita cerita tu. Setiap story yang dia buat. Anda wartawan warga, yang menonton wartawan warga, yang jaga kamera KRT wartawan warga, produser yang ada depan saya ini wartawan warga. Mereka melaporkan. Kalau hari ini yang berlaku, kita update story. Kita berbicara soal ini, mereka update dalam social media. Mereka wartawan warga. Inilah wartawan warga yang kita cari. Wartawan warga. Punca-puncanya. Jadi itu yang berlaku dalam isu ini. Baik, kalau kita katakan tadi budaya kewartawanan warga ni, mereka ni memang dikatakan ramai. Bagaimana inisiatif kita sebagai orang yang lebih mengetahui betapa bahayanya berita-berita yang disampaikan jika ianya palsu dan sebagainya. Bagaimana kita, orang macam kita ni, nak alertkan orang ataupun masyarakat di luar sana untuk mereka peka dalam keadaan ini,
untuk mengawal wartawan warga ni Ya. daripada menyebarkan berita-berita palsu tu lagi? Kita harus melihat satu sejarah lampau bagaimana wujudnya kewartawan warga ini. Kita kembali kepada pilihan raya lampau. Baik. Ada satu agensi yang yang berada di Kuala Lumpur, agensi berita tak perlu sebut, yang melakukan tugasan melatih 100 lebih individu untuk menjadi wartawan warga dalam satu forum. Mereka melakukannya, mendapat dana yang hebat. Dan daripada situ wujudnya istilah wartawan warga. Dan doktrin yang ada dalam kewartawanan warga itu, apa dia doktrin dia? Doktrin dia apa? Cepat, pantas. Dan apa? Dan apa yang akhirnya? Cepat, pantas dan apa? Jadi kalau saya tekan salah Dibaca, dibaca. dan disukai semua orang tanpa mengetahui latar belakang berita. Tapi kembali kepada soalan Afiq tadi, Afiq bertanya berkaitan bagaimana nak mengawal berita itu. Saya nak bagi pandangan. Boleh ke Afiq mengawal satu berita yang berada dalam social media, tetapi waktu itu dilihat telah dikongsi oleh 419 orang share? Alamak. Bagaimana saya nak kawal? Afiq nak padam Afiq punya media sosial? Tak mungkin. Nak memaksa kerajaan menutup internet? Tak mungkin. Kitalah, selagi mana ada teknologi dalam negara, selagi mana ada pelaku yang menulis dalam soal-soal media sosial, selagi mana ada internet yang tidak dihambat atau tidak dihentikan, selagi itulah akan ada berita-berita palsu dan juga netizen jurnalis. Jadi macam mana kita nak kawal? Kita diri sendiri harus menilai berita itu. Bagaimana kita nak mengawal berita itu? Pertama, dari sumber yang betul. Yang kedua, siapa dia authority yang bercakap. Yang ketiga, postingnya berkali-kali menyatakan benda itu betul. Yang keempat, apa dia? Melihat gambar dan video itu datang daripada mana sumber. Jadi ini antaralah 5 atau 4 perkara yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan pada waktu ini, Safiq. Betul. Kalau kita katakan kat sini macam-macam. Daripada pelbagai peringkat umur, Tuan Haji. Mereka ini ada di kalangan yang kita tak kata berpendidikan dan sebagainya. Kita tak kata, kadang-kadang ada juga orang yang berpendidikan pun mudah mempercayai berita palsu tanpa adakan selidik dan sebagainya, sehingga kerajaan mengeluarkan satu portal untuk mereka kaji sama ada artikel itu benar atau tidak. Anti berita palsu dan sebagainya. Jadi kalau kita katakan hari ini berita semakin murah. Berita semakin murah mengatakan bahawa berita ni boleh mana-mana. Kadang-kadang berita yang dikeluarkan dari sesuatu akhbar diambil oleh individu yang tidak bertanggungjawab dan diceritakan di satu kawasan atau media sosial yang ceritanya lebih parah berbanding berita yang sebenar. Bagaimana kalau kita nak katakan berita itu dah semakin parah? Saya nak kembali kepada yang ini. Ingat kenapa saya gunakan yang ini? Maknanya apa? Semua berita mudah dicari di dalam media sosial. Kalau itu berita mudah dicari, diungkai dalam media sosial, bermakna apa? Bermakna berita itu sangat murah. Kalau berita itu sangat murah, mana nilai berita itu tak ada. Dan kalau nak cari berita yang mahal, mestilah melihat berita itu daripada portal berita yang disahihkan oleh Kementerian Penerangan contohnya, ataupun disahihkan oleh siapa? Oleh agensi-agensi kementerian yang berkaitan, ataupun daripada agensi yang memang berautoriti. Dan hari ini kalau Afiq tanya soalan, kenapa berita menjadi cacah marba contohnya dalam sosial media? Sebab apa? Pertama, sebab berita yang dikawal oleh kerajaan dulu umpamanya tidak dapat memberikan kepuasan kepada publik dan khalayak. Sebab apa? Sebab ada kawalan terhadap berita. Yang kedua, agensi berita yang berpengaruh ini mempunyai medium-medium ataupun had-had bagi mereka untuk mengeluarkan berita. Sebab apa? Mereka dikawal oleh individu tertentu yang dalam konteksnya awalnya dulu adalah pertubuhan parti-parti politik umpamanya. Disebabkan kencana yang berlaku itu, keadaan yang begitu dahsyat itu dalam industri media itu, maka netizen mengalih kepada siapa? Kepada berita-berita yang karut-marut ni. Betul. Kerana mereka percaya bahawa netizen yang menulis berita itu adalah lebih baik berbanding wartawan yang pada dasarnya digelar profesional ni menulis berita yang dikawal-kawal. Orang yang nak lihat berita adalah orang yang nak menerima kepuasan dalam isi kandungan. Kan?
Jadi disebab itulah berita pada hari ini dinilai kemurahannya berdasarkan kepada apa? Lambakan berita yang ditulis oleh masyarakat pada hari ini. Tanpa mengira apa? Fakta tak ada, bukti tak ada. Dia main tulis. Dia main tulis saja dalam social media. Yang penting apa? Anda suka, Betul. saya Dan suka share. dan share beribu-ribu. Maka begitulah berlakunya viral dan juga begitulah berlakunya bagaimana kita nak sekat berita-berita yang begitu. Memang susah nak sekat lah kalau ikut Tuan Haji. Memang keadaan bila masyarakat ini dia lebih suka menyebarkan berita-berita yang selain saya sangat berminat dengan Tuan Haji katakan tadi. Berita-berita sebelum ini dikawal. Ya. Pengeluarannya, berita nak keluar sebelum nak keluar dikawal. Ini boleh keluar tak? Ini tak boleh keluar. Tapi memandangkan sekarang ini, zaman sekarang kita dah ada kewartawanan awam ni. Maknanya netizen ni dah boleh tulis apa mereka suka dan pendapat ataupun rasa mereka tentang apa yang berlaku dalam negara dan mahupun di luar negara. Betul. Jadi kalau kita nak tanya, macam mana ataupun kenapa mereka ni boleh soalan ni mungkin berulang tapi saya tak dapat lagi jawapan. Kenapa mereka ni boleh terjebak sebenarnya selain merasakan kepuasan dalam diri itu? Pertama, nikmat dalam penulisan media sosial ini adalah keseronokan. Okey. Jawapan kepada Afiq ini ialah mereka nak seronok. Yang kedua, mereka nak lihat apa? Mereka suka melihat orang membaca artikel mereka. Satu kepuasan. Yang ketiga, dalam penulisan berita, mereka tidak ada tekanan berbanding media-media portal ni, yang berita ni. Sebab apa? Aku menulis, suka hati aku lah nak tulis apa. Orang nak percaya, orang nak percaya, orang tak nak percaya sudah. Tetapi impact dia daripada tulisan yang saja-saja ni menjadi satu krisis dalam banyak hal. Sebab apa? Daripada suka-suka kepada apa? Kepada kadang-kadang berlaku kehancuran, kadang-kadang berlaku kepada sakit-sakit. Betul. Jadi kalau soalan Afiq tadi, kenapa soalnya? Sebab jawapannya mudah. Sebab apa? Mereka seronok melakukan suka. Sebab aku bebas menulis, siapa nak halang? Kalau di universiti aku nak menulis, aku kena rujuk pada lecturer. Kalau aku nak menulis buku, aku terpaksa rujuk pada editor. Kalau saya nak menulis dalam surat khabar, saya terpaksa rujuk pada editor ataupun penerbit umpamanya. Jadi bebas dalam penulisan hari ini berlaku dalam media sosial, tak ada kawalan. Jadi Tuan Haji, kita nak hampir ke soalan yang silakan. Yang second terakhir. Okey, silakan. Second terakhir Macam di akhir-akhir ini terlalu banyak maklumat yang diterima. Dia katakan semua orang nak menjadi wartawan, tiada gatekeeper, kecelaluan maklumat, misinformation, disinformation dan sebagainya. Pendapat Tuan Haji sendiri, adakah berita-berita yang tidak sahih ini mengancam kestabilan dan keselamatan negara sendiri? Saya nak nyatakan, saya nak jawab terus soalan itu. Saya kata jawapan dia mudah. Jawapan dia mudah. Semua berita yang palsu di dalam negara ini, semua berita itu mengancam keselamatan negara. Dan jangan terkejut kalau kerajaan mengambil tindakan. Ini bukan soal resis. Engkau bangsa lain, aku nak ambil tindakan. Bukan. Kerajaan mengambil tindakan kepada pelaku-pelaku yang melakukan berita palsu ini disebabkan aspek keselamatan. Bukan sebab engkau. Bukan sebab diri engkau. Bukan sebab bangsa tu. Tetapi sebab isu yang menyentuh soal keselamatan negara. Kalau mana-mana isu yang ada kaitan, yang you tulis dalam media sosial, tetapi berita itu tidak benar, misleading report contohnya, ataupun berita yang disengaja dibuat untuk membangkitkan kemarahan rakyat, berita itu yang mana menggegarkan atau mengancamkan keselamatan negara, kerajaan memang bertindak bagi tujuan itu. Tak kira siapa, tak kira bangsa apa. Tapi jangan dituduh kerajaan. Kerajaan pilih bulu dalam soal mengekang isu ini. Jangan, sebab bukti dah ada, semua pun kena dibawa dalam mahkamah dan diselesaikan. Yang dulu kita ada akta berkaitan itu, tetapi akta itu dimasukkan seketika, dihentikan oleh Parlimen. Dan kalau akta berkaitan berita palsu ni diteruskan, saya rasa jaminannya untuk orang yang buat berita palsu ni tak berani nak lakukan itu sebab ada akta yang begitu kuat. Betul. Saya harap akta itu dihidupkan semula. Kiranya kalau akta itu dihidupkan semula, kemungkinan keharmonian dalam sosial ataupun media sosial dan negara kita boleh dikawal. Saya rasa boleh, sebab kita ke arah kebaikan dalam soal media sosial ini. Kita sekarang ni kita dalam dunia tekanan tau. Kita sekarang berada dalam tekanan COVID, tekanan kerja, tekanan ekonomi, makan, minum, pampers anak lagi, yang mengadu, yang minta sedekah dekat tepi. Rakyat sedang menghadapi tekanan.
kita kena selesaikan dengan secara baik. Kita tak boleh bersemuka dengan rakyat pada waktu ni. Tak boleh. Sebab apa? Kita banyak isu-isu PKPB. Kita ada distance, jarak dan sebagainya. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan rakyat? Betul. Melalui ini. Melalui media sosial yang tuan-tuan sedang menyaksikan ini. Ini adalah platform terbaik. Cuba anda fikirkan KRT yang ada seluruh negara. Setiap daripada KRT menghasilkan video-video berkaitan perpaduan. Kita ada beribu KRT seluruh negara. Bayangkan kalau seluruh KRT memaparkan video pendek 1 minit berkaitan perpaduan. Lihatlah dalam media sosial, lambakan video berkaitan perpaduan ada dalam media sosial. Kalau itu berlaku, maka apa? Negara kita dapat informasi sihat dalam media sosial. Kita ketepikan soal berita palsu, ketepikan soal resis ni, kita beri kebaikan dalam media sosial. Dan hari ini saya nak lihat, bukan saya nak cabar, tapi saya mahu lihat anda KRT yang berada di luar sana. Anda hasilkan video yang menarik. Sekurang-kurangnya 1 video dalam 1 minggu bagi setiap KRT. Anda lihat hasilnya. Dan percayalah, orang akan melihat video yang berkaitan dengan dialog, lakonan, Betul. ataupun sedikit gambar berkaitan dengan perpaduan, lambakkan dalam media sosial. Bagi mesej kepada media sosial, kita nak harmonikan rakyat Malaysia dalam konteks yang baik. Kita bagi mesej kepada mereka. Sekarang ni saya nak tunggu mesej daripada anda semua. Apa mesej nak disampaikan kepada netizen media sosial? Ayuh KRT. Afiq, bagi mesej. Okey, pada KRT di luar sana, macam Tuan Haji sebutkan tadi, kita boleh buat video dan sebagainya. Di kalangan, mungkin kalau kata kita ada 500 penonton pun, mungkin memberi impak kepada 10, 20, itu dah cukup baik. Genggam bara api sampai jadi. Sampai jadi apa, Afiq? Sampai jadi arang. Genggam bara api sampai jadi abu. Saya silap. Genggam bara api sampai jadi abu. Mana kita genggam perpaduan ini. Terkejut saya. Sampai kita genggam perpaduan ini sampai erat. Begitu. Dah sejam Tuan Haji bercakap pun saya masih lagi terkejut bila Tuan Haji. Tapi janganlah jadi abu turun berderai. Maknanya genggam bara api itu biarlah. Maknanya buat tu biar buat betul-betul. Biar betul-betul. Pastikan kalau kita nak cecah berapa tontonan, cecah. Macam saya cakap tadi, kemungkinan kalau tak ramai menonton pun kita ada input, yang masih ada orang yang menerima input-input daripada video tu. Benda-benda yang positif yang boleh terimakan ataupun dia penambahbaikan dalam kehidupan kita dalam masyarakat yang berpelbagai kaum dalam Malaysia. Baik, Afiq. Tuan Haji. Kita dah kata dah, kita dah sampai ke akhir kata kita punya live pada hari ini. Tuan Haji sendiri, saya nak tanyakan Tuan Haji sebagai seorang yang lama dalam bidang kewartawanan, dah lihat kekecohan peperangan di luar negara, dalam negara dan di seluruh dunia, mahupun seluruh dunia. Tuan Haji sendiri dah sampai pengalaman cukup banyak. Apakah boleh katakan harapan Tuan Haji sendiri kepada penonton kita, khususnya khasnya untuk KRT di seluruh Malaysia yang menonton video ini, live ini? Tuan Haji, cakapkan apakah harapan untuk masyarakat di luar sana? Saya nak bagi contoh rakyat Palestin hilang dalam peta dunia angkara peperangan. Itu peperangan sesama siapa? Israel dan juga Palestin. Palestin sebuah negara yang besar, tetapi tanah mereka semakin kemuncup. Sebab apa? Sebab ada penindasan yang berlaku oleh Israel. Awas kepada rakyat Malaysia. Kita tak nak lihat negara Malaysia ini tiba-tiba hilang dalam peta dunia. Bukan hilang kenapa? Negara ini tergadai. Disebabkan apa? Sebab kita tak pernah menilai sejarah dan juga keharmonian bangsa yang terbina di atas tekad apa? Sesama kita untuk mencetuskan kemerdekaan. Tetapi kalau kita tak jaga isu ini, isu perpaduan, kita tak jaga soal sensitiviti rakyat, kita tak jaga jiran kita, kaum kita dan juga kaum-kaum yang lain, saya tak terkejut kalau Malaysia ini hilang dalam peta dunia angkara anda yang berada di dalam negara ini. Dan jangan biarkan Malaysia tergadai disebabkan kebiadaban anda untuk menghina ataupun menyusahkan rakyat dalam isu-isu perkauman. Itu Afiq, itu di akhir saya. Terima kasih Tuan Haji. Sama-sama. Penerangan ataupun penyampaian yang sangat baik, yang nasihat kepada masyarakat Malaysia sendiri. Jangan sampai negara kita tergadai seperti negara yang lain. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu memperkukuhkan semangat perpaduan di antara satu sama lain. Baik Tuan Haji, saya mewakili Brigade Negaraku. Terima kasih.
mengucapkan jutaan terima kasih atas Sama-sama. kesudian Tuan Haji Sama-sama. untuk hadir ke studio kami pada hari ini. Saya cuma kongsi pengalaman, sedikit ilmu. Mas, kalau kira kan 1 jam ni tak cukup Tuan Haji. Mungkin insyaAllah Kongsi. pada masa akan datang, Silakan. mungkin studio ni dah besar sikit nanti. Ya. Kita boleh jemput untuk 2 panel berkongsikan. Mungkin kita boleh ceritakan ataupun perdebatkan sesuatu isu yang lebih hangat tentang kewartawanan perang ataupun persahabatan di media sosial sendiri. Ya. Baik Tuan Haji, ni saya ada sedikit hadiah mewakili daripada Brigade Negaraku. Wah, cantik. T-shirt ini. Oh, jadi kepada tengok t-shirt ni tuan-tuan. T-shirt ni sangat cantik, ada Terus gambar nampak. dan sebagainya. Ada Brigade Negaraku sentiasa menyokong ya. Ya. Saya menyokong Brigade Negaraku. Kalau di Tahniah. sini, kalau di sini Tuan Ya. Haji, kita ada Perdana Menteri sendiri. Kita ada, saya nampak kita ada DG, frontliner. Kita ada frontliner. Ini Di semua- kalangan frontliner ini, kita ada presiden. Presiden sendiri kalau kita lihat, kalau pakai spek sama dah. Inilah dia Presiden Brigade Negaraku. Saya nak sebut nama Cik dia Nizam. kalau tak ketahuan. Khairul Nizam kan? Khairul Nizam, betul. Kenal kan? Wih, Ini yang terbaik. dia sahabat yang hebat. Ya, sahabat yang hebat. Okey, dan di belakang ini tulis juga Brigade Negaraku. Baik. Saya nak ucap tahniah kepada Brigade Negaraku. Terima kasih di atas baju yang cantik ini. Dan ya, kepada anda yang di luar sana, jika melihat baju ini, mereka sebenarnya telah melakukan tugas-tugas yang hebat. Apatah lagi dalam membantu frontliner, khususnya dalam isu-isu berkaitan pandemik COVID. Dan Negaraku, sebuah NGO yang saya kagum dan saya hormati. Dan secara peribadi saya mahu rakyat yang berada di luar sana sentiasalah memberi doa kepada Brigade Negaraku dan timnya yang mereka pergi ke kawasan-kawasan yang apa? Kawasan-kawasan yang mereka tak datang pun. dan kawasan-kawasan yang mendalami. memang sukar lah ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Brigade Negaraku. Dan saya sayang baju ni. Dan I love Terus this baju. pakai lepas ni. Dan saya akan pakai baju ni. Thank you very much to Terima kasih kepada Brigade frontliner Negaraku. di seluruh Malaysia. Ya, terima kasih kepada frontliner. Apatah lagi dengan keadaan sekarang sudah meningkat kepada 3,000. Waspada, kita jaga kita. Baik, itu terbaik daripada Tuan Haji sendiri. Tuan Haji, Ya. sekali lagi saya ucapkan Terima kasih. terima kasih atas kesudian menghadiri Sama-sama. kita punya perkongsian pada hari ini. Dan juga Tuan Haji, saya ingin memohon kesilapan lah, memohon maaf atas kesilapan saya terlanjur bicara, dan juga penonton-penonton kita jika segala yang buruk itu datang daripada saya sendiri, dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Terima Wa kasih Taala. sekali lagi. Tuan Haji, kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kita punya penganjur, boleh dikatakan penganjur daripada Jabatan Perpaduan dan Integrasi Negeri Sembilan di bawah Kementerian Perpaduan Malaysia, dan juga terima kasih diucapkan kepada Perwada, Persatuan Warisan Belia Perdana, dan juga akhir sekali terima kasih kepada Brigade Negaraku. Baik Tuan Haji, kita akhiri kita punya perkongsian pada hari ini dengan Dengan satu pesanan, kita jaga kita. kita jaga kita. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.